Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan juga salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya, dapat kita bertemu lagi dalam majlis forum kita yang bertajuk Akhlak Cerminan Diri bersama saya, Nur Alia Maisara binti Zulkifli sebagai pengerusi anda pada pagi yang berbahagia ini. Sebelum saya mengupas tajuk forum kita dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama berkenalan dengan penceramah kita pada hari ini. Saya mempersilakan Profesor Azlin, iaitu pensyarah daripada Universiti Islam Antarabangsa untuk mengulaskan dengan lebih terperinci mengenai tajuk kita pada hari ini. Terima kasih Profesor Azlin kerana telah melapangkan waktu untuk bersama-sama kami pada pagi ini walaupun dengan kepadatan jadual harian Profesor. Sama-sama Tuan Pengerusi Majlis, terima kasih kerana menjemput saya untuk berada dalam forum ini. Saya sangat berbesar hati kerana diberikan kesempatan dan peluang untuk turut serta dalam majlis forum kita pada hari ini. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, seperti yang kita semua sedia maklum, Rasulullah merupakan suri teladan yang patut dicontohi oleh setiap manusia di muka bumi ini kerana keunggulan sifat dan juga kepribadian mulia yang dimiliki oleh baginda dapat mempengaruhi pembentukan akhlak seseorang ke arah yang lebih baik. Selain menjadi suri teladan yang baik, Rasulullah juga merupakan khalifah Islam yang patut dijunjung dan juga disanjung. Sebelum kita membincangkan mengenai akhlak dan juga kepribadian baginda Rasulullah, saya kira lebih elok sekiranya kita mengenal dulu apakah yang dimaksudkan dengan khalifah. Menurut Afzalur Rahman dalam bukunya Ensiklopedia Sirah, perkataan khalifah ini terdiri daripada 3 maksud yang berbeza, iaitu maksud yang pertama ialah khalifah bermaksud tanggungjawab terhadap kuasa yang dikurniakan oleh Allah. Dalam hal ini, seluruh keturunan Nabi Adam merupakan khalifah di muka bumi ini. Maksud yang kedua pula ialah khalifah merujuk kepada orang yang mengetuai kerajaan Allah dan menggunakan segala kuasa khalifah di bawah syariat ini. Hanya orang yang benar-benar beriman sahaja yang dapat dipanggil sebagai khalifah di bumi ini. Yang ketiga pula ialah makna khalifah boleh juga merujuk kepada penggantian seseorang atau umat yang mempunyai kuasa seseorang atau umat yang lain. Dua makna yang pertama ini adalah berasal daripada perkataan khalifah yang bererti wakil, manakala maksud yang ketiga pula digunakan dalam erti kata mengambil alih ataupun mewarisi daripada sesuatu atau satu-satu umat. Prinsip khalifah seperti yang diterangkan oleh saya sebentar tadi sebenarnya telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah An-Nur ayat 55 yang bermaksud Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh daripada kalangan kamu bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi sebagaimana ia telah menjadikan orang yang sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa. Tegasnya, pengertian khalifah yang dinyatakan di dalam ayat tersebut merujuk kepada kekuasaan kerajaan yang ikhlas dan benar-benar percaya kepada kerajaan Allah serta mengendalikan urusan negara selaras dengan syariat yang telah dituntut oleh Allah.
sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sekian sedikit mukadimah daripada saya sebagai tanda bermulanya majlis forum kita pada hari ini. Seterusnya, saya mempersilakan Profesor Azlim untuk menerangkan pula mengenai apakah peranan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Saya minta pencerahan daripada Prof. Silakan Prof. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis. Saya akan mengulas dengan lebih mendalam berkaitan dengan soalan yang telah dilontarkan kepada saya sebentar tadi, iaitu berkaitan dengan apakah peranan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, iaitu berbunuh-bunuhan? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi surah ini jelas menunjukkan bahawa Allah lebih mengetahui atas segala sesuatu yang terjadi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah telah memberikan manusia satu kedudukan yang istimewa, iaitu menjadikan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi untuk berpegang kepada amanah dengan cara dianugerahkan dengan pelbagai kelebihan di dalam diri mereka sekiranya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Contohnya seperti alam, benda, tumbuh-tumbuhan, haiwan, jin dan juga para malaikat. Jadi kelebihan yang pertama adalah berkaitan dengan keseimbangan kejadian manusia. Allah telah menciptakan manusia ini dengan cara sebaik-baik kejadian. Oleh itu, manusia ni telah diberikan pelbagai kelebihan oleh Allah dalam melaksanakan tugas sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Kita perlu sedar bahawa tidak semua makhluk yang bernyawa diberi anugerah akal fikiran, contohnya seperti haiwan. Dalam konteks ini, manusia sangat beruntung kerana diberikan nikmat anugerah akal fikiran. Anugerah yang dikurniakan ini bukanlah sesuatu yang biasa kerana dengan nikmat yang diberikan, seseorang manusia itu mampu membina tamadun dan juga dapat mengorak langkah kemajuan untuk hidup yang lebih selesa dan juga berkembang maju. Manusia ini juga diberi anugerah memiliki ilmu pengetahuan. Dengan kejadian dan juga kelebihan diri yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta sumber yang dikawalnya, manusia sepatutnya mampu untuk menangani pelbagai permasalahan dengan menggunakan kaedah berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Jadi, apakah tugas khalifah ini sebagai apakah tugas manusia sebagai khalifah? Jadi tugas khalifah ini bukanlah suatu perkara yang boleh dipandang remeh kerana tanggungjawab khalifah itu banyak dan juga sangat besar. Antara tugas khalifah ialah tanggungjawab terhadap diri, tanggungjawab terhadap keluarga, tanggungjawab anak kepada ibu bapa mereka, tanggungjawab terhadap masyarakat, tanggungjawab kita kepada alam, tanggungjawab terhadap negara. Dalam pada itu, gelaran khalifah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini kepada kaum mukmin secara menyeluruh tidak terbatas pada keluarga tertentu, kelas tertentu, suku tertentu dan juga ras tertentu. Jadi dalam Islam, setiap orang mukmin merupakan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi yang sesuai dengan kapasitas individualnya. Jadi setiap khalifah di muka bumi ini semuanya adalah sama dan tidak ada yang lebih rendah ataupun yang lebih tinggi daripada khalifah yang lain. Tegasnya, setiap manusia di muka bumi ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya dalam era digital yang semakin pesat pada masa kini. Terima kasih Profesor Azlim atas penjelasan yang sangat jelas lagi spesifik sebentar tadi. Dapat saya simpulkan bahawa kita sebagai khalifah perlulah mengamalkan konsep amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Tugas ini sangat penting untuk dilaksanakan bagi menjamin kebahagiaan dan juga kesejahteraan masyarakat dan juga negara.
Berbalik kepada arus permodenan yang semakin canggih pada hari ini, saya menyokong pernyataan yang baru sahaja diperkatakan oleh Prof sebentar tadi, iaitu berkaitan dengan era digital yang semakin pesat pada hari ini. Hal ini kerana kecanggihan yang semakin berkembang hari demi hari mampu meluaskan peranan manusia untuk menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah dengan menggunakan pelbagai platform yang sedia ada seperti WhatsApp, TikTok, Telegram dan juga Facebook. Oleh itu, kita sebagai khalifah boleh menggunakan platform itu untuk menyebarkan dakwah kepada orang ramai. Saya sangat bersetuju dengan apa yang telah diperkatakan oleh saudari pengurusi sebentar tadi. Izinkan saya untuk menambah sedikit sahaja lagi berkaitan dengan peranan manusia sebagai khalifah, iaitu tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka dalam era digital pada hari ini. Dalam konteks ini, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting sebagai khalifah dalam mendidik anak-anak. Contohnya, mengawal penggunaan gadget dalam kehidupan seharian anak-anak kerana tidak mustahil semasa mereka sedang mengakses internet, mereka tidak akan menjumpai unsur-unsur negatif yang tidak sepatutnya mereka lihat. Sebagai contoh, mereka boleh menjumpai unsur-unsur pornografi dan juga budaya barat yang tidak elok. Jadi, bagi mengelakkan perkara ini daripada berlaku, ibu bapa perlulah menerapkan dalam diri anak-anak berkaitan dengan penghayatan Islam yang sebenar. Ibu bapa boleh membuat usrah selama seminggu sekali dalam kalangan ahli keluarga, meluangkan masa bersama-sama keluarga, contohnya dengan bergotong royong bersama-sama, pergi bercuti dan sebagainya. Perkara ini mampu mengelakkan anak-anak daripada sentiasa bermain telefon dan juga mengakses gadget dan lebih meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga dalam penerapan nilai-nilai murni dalam diri. Oleh hal yang sedemikian, untuk menjadi seorang khalifah yang baik seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat Islam perlu mencontohi akhlak mulia dan sunnah baginda untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Hal ini penting agar ajaran Nabi Muhammad ini sentiasa diingati dan juga diamalkan. Dalam agama Islam, sunnah lebih mengacu kepada cara atau amalan. Oleh itu, sunnah Nabi bererti cara Nabi, tindakan, sikap, ucapan atau lebih dikenali sebagai kebiasaan perbuatan yang Nabi lakukan. Secara bahasa, as-sunnah adalah at-tariqah yang bererti perkaedahan, kebiasaan, perjalanan hidup atau perilaku baik yang terpuji maupun yang tercela. Kata sunnah beserta segala kelainannya disebut berulang-ulang dalam hadis yang erti asalnya ialah perjalanan hidup dan juga perilaku. Dalam istilah sunnah wal jamaah, menurut para ahli hadis, sunnah adalah segala sesuatu yang diamalkan oleh Nabi Muhammad yang merupakan perbuatan, ketetapan, peribadi, akhlak maupun perilaku sesudah dilantik menjadi Rasul. Dalam hal ini, amalan sunnah menurut mereka adalah perbuatan Nabi Muhammad untuk memenuhi kehendak Allah di dalam Al-Quran. Pensyarah kanan ijaz Al-Quran Universiti Putra Malaya, Dr. Muhammad Suki Otmad berkata, keadaan umat Islam hari ini yang agak goyah dengan pelbagai bentuk penindasan sepatutnya menjadi petunjuk untuk bersama-sama mengembalikan kecemerlangan dan juga kegemilangan Islam. Katanya, cara terbaik untuk merealisasikan adalah dengan cara mencontohi baginda Rasulullah dalam segenap aspek kehidupan kerana sunnah baginda bersifat sejagat serta sesuai diamalkan oleh umat manusia oleh umat Islam dan juga bukan Islam. Jadi, Prof, saya ingin mengajukan beberapa soalan iaitu berkaitan dengan apakah amalan sunnah
yang kita boleh lakukan dalam kehidupan seharian. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi majlis atas soalan yang telah dilontarkan. Untuk pengetahuan semua, terlalu banyak ya amalan sunnah yang boleh kita amalkan oleh setiap umat Islam dalam kehidupan seharian. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan juga balasan baik hari akhirat, serta dia pula banyak menyebut dan mengingati Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Tadi saya akan berkongsikan sedikit mengenai amalan mudah yang boleh dilakukan oleh setiap orang dalam menjalani kehidupan harian. Contohnya, semasa kita bangun tidur, kita disunatkan untuk mengusap wajah dengan tangan seperti sabda Nabi. Rasulullah bangun tidur kemudian duduk sambil mengusap wajahnya dengan tangan. Kemudian bagian untuk menutup pintu, menutup tingkap, memadamkan api dan juga lampu, berwuduk, bermuhasabah diri dan mengimbas-ngimbas tempat pembaringan sebanyak 3 kali. Dan juga berbaring secara mengiring menghadap sebelah kanan. Setelah itu, baginda sering membaca ayat kursi, ayat 3 kul iaitu surah An-Nas, surah Al-Falaq dan juga surah Al-Ikhlas, dan kemudian akan menghembuskan pada tapak tangan dan juga mengusap ke seluruh anggota badan. Amalan ini seharusnya dipraktikkan oleh setiap umat Islam kerana kita dapat memulakan hari kita dengan melakukan amalan yang baik dan kita akhiri hari kita juga dengan amalan yang baik. Baiklah, perkongsian yang sangat menarik daripada Profesor sebentar tadi, iaitu berkaitan dengan amalan sunnah yang mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian. Saya juga ingin berkongsi kepada hadirin-hadirin sedikit sebanyak berkaitan dengan amalan sunnah yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian. Muhammad Suki berkata, tidak suka untuk mencontohi Rasulullah, malah amalan yang dilakukan baginda boleh ditiru dengan syarat seseorang itu sentiasa bersungguh-sungguh serta istiqamah melakukannya. Antara amalan yang paling mudah dilaksanakan adalah dengan memasang niat yang baik kerana ia akan mendorong kita melakukan perbuatan murni. Niat adalah amalan hati dan mendorong kita melakukan perbuatan murni. Niat adalah amalan hati, antara sunnah yang sangat mudah untuk kita laksanakan. Ulama sependapat bahawa niat adalah wajib bagi membezakan sesuatu amalan itu dikira sebagai ibadat ataupun adat. Bahkan ia penting bagi mendidik diri supaya lebih ikhlas melaksanakan ibadah semata-mata kerana Allah, katanya. Umat Islam juga dituntut menunaikan sunnah yang wajib dalam kehidupan seperti menuntut ilmu. Selain sunnah yang sangat digalakkan seperti memperbanyakkan zikir dan berselawat. Perkara itu boleh dilakukan di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Alangkah indahnya apabila dalam diri umat Islam terpancar percikan daripada bayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perlakuan, percakapan serta amalan baginda yang dicontohi. Inilah cara terbaik untuk kita mempersembahkan Islam kepada yang beragama bukan Islam. Sungguh menarik ya perkongsian daripada saudari pengerusi kita sebentar tadi. Saya sangat seronok mendengar ulasan daripada saudari. Jadi apa yang diperkatakan oleh saudari itu adalah sangat tepat. Untuk disimpulkan, amalan sunnah Nabi Muhammad SAW ini mampu mendatangkan banyak berkat bagi yang mengerjakannya. Hal ini dalam Rasulullah telah bersabda bahawa sunnah mampu melengkapi kekurangan amalan fardu. Sesungguhnya amalan seseorang hamba yang pertama kali akan dihisap dengannya pada hari kiamat adalah solatnya. Sekiranya bagus, bererti ia beruntung dan selamat. Jika buruk solatnya, bererti ia rugi dan celaka. Jika terjadi kekurangan dalam amalan fardunya, Tuhan akan berfirman,
Lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Dilengkapilah dengan amalan sunnah itu ibadah-ibadah fardunya. Begitulah seterusnya amalan-amalannya. Oleh itu, kita sebagai umat Islam janganlah kita alpa dan leka dan sentiasa melakukan sunnah Rasulullah demi menjamin akhlak yang baik kerana akhlak itu cerminan diri. Terima kasih Prof atas pujian yang diberikan. Baiklah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, nampaknya masa telah mencemburui kita. Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai direnjis dipilis. Senyum-senyum, jangan tak senyum. Sudah kita di penghujung majlis. Saya selaku pengerusi majlis ingin mengucapkan ucapan rasa bersyukur dan jutaan terima kasih kepada Profesor Azlin kerana kesudian saudari menerima jemputan kami dan bersama-sama kami pada hari ini. Terima kasih atas perkongsian yang menarik oleh Prof. Banyak pengetahuan yang kita perolehi daripada majlis kita pada hari ini. Semoga saudari sentiasa berlapang dada untuk menerima jemputan daripada pihak kami lagi selepas ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih juga tidak lupa kepada hadirin sekalian di atas kesudian semua untuk hadir dalam memeriahkan forum akhlak cerminan diri. Di kesempatan ini, saya ingin memohon ribuan kemaafan andai kata ada tersilap dan salahlah dalam sepanjang mengacarakan majlis ini. Pergi ke dusun memetik kelapa. Kelapa muda di kepala bali. Jari disusun, maaf dipinta. Panjang usia bersua kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih daripada kami.